Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi ke tengah hari atau selamat malam semua. Okay, jadi pada hari ini kita akan membincangkan tentang pencapaian tamadun Melayu dalam pembentukan kerajaan dan juga sistem pemerintahan. Okey. Jadi saya akan menceritakan serba sedikit tentang pencapaian tamadun Melayu ini. Okey. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Irsyad bin Harizan dari 2 PSMP Pinjil 1. Okey, baiklah. Pertama sekali ialah kerajaan dan sistem pemerintahan merupakan sebuah tunggak dalam masyarakat dalam membina sebuah tamadun. Okey. Tanpa kerajaan dan sistem pemerintahan, maka sebuah tamadun itu akan menjadi kucak-kacir. Apabila menjadi kucak-kacir, maka tamadun tersebut akan hancur. Okay, jadi itulah kepentingan kerajaan dan juga sistem pemerintahan. Okay. Dalam kerajaan Melayu ini, setengah kerajaan Melayu mengisytiharkan kerajaan mereka sebagai sebuah kerajaan, dan ada juga yang mengisytiharkan kerajaan mereka sebagai kesultanan. Sebagai contoh, Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Kedah, macam itulah contoh kesultanan. Seterusnya adalah pengisytiharan ini menunjukkan sebagai bukti bahawa sebuah kerajaan itu berteraskan dengan ajaran Islam. Okey, jadi apabila mereka dah isytiharkan bahawa ini kerajaan Melayu ataupun kesultanan Melayu, maka automatik dia mengisytiharkan bahawa kerajaan mereka adalah kerajaan yang berterus kepada ajaran Islam. Okay, baiklah, seterusnya antara kerajaan-kerajaan ataupun bukti-bukti bahawa tamadun Melayu ni berkembang dan sangat maju adalah kerajaan Melayu ni ada di serata dunia ataupun di serata Asia Tenggara. Antaranya adalah kerajaan Seri Buzat Islam Palembang, kerajaan Samudra Pasai di Pasai Aceh, iaitu seterusnya adalah kerajaan Melayu Melaka, kerajaan Patani, kerajaan Islam Demak, Banten, Ceribon di Pulau Jawa, kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Melayu Johor Riau, dan juga kerajaan Buton Ternate di Sulawesi. Ini menunjukkan bahawa tamadun Melayu ni dah dapat berkembang luas dah dekat serata Asia Tenggara, ataupun kalau waktu dulu tu dekat bahagian kerajaan Melayu lah. Okay. Ini menunjukkan bahawa besarnya tamadun Melayu kita ni. Okay. Jadi setiap daripada kerajaan, maksudnya kerajaan tadi, kerajaan Melayu Melaka, kerajaan Patani, Seri Buzat Islam, semua ni mempunyai sistem pemerintahan masing-masing yang mengikut ataupun berasaskan undang-undang Islam. Okey. Jadi dan untuk mereka mengkhususkan ataupun menulis sistem pemerintahan mereka ini, jadi mereka tulis pada naskah-naskah Melayu dan batu bersurat ataupun prasasti. Okey, prasasti. Okay, antara contoh-contoh prasasti adalah, contohnya kita pernah tahu adalah Undang-Undang Laut Melaka, Hukum Kanun Melaka yang digunakan pada sistem Kesultanan Melayu Melaka. Ada prasasti. Okey, ada macam batu, hukum-hukum Undang-Undang Laut Melaka. Okey, seterusnya adalah Kanun Mengikuti Alam yang dilaksanakan dalam Kerajaan Melayu Aceh Darussalam. Seterusnya adalah Undang-Undang Kedah yang dilaksanakan dalam Kerajaan Melayu Kedah. Hukum Kanun Pahang termaktub dalam sistem pemerintahan Kerajaan Melayu Pahang, dan juga Undang-Undang 99 yang digunakan oleh Kesultanan Melayu Perak. Okey, jadi ini prasasti-prasasti ini dan juga naskah-naskah Melayu ini ditulis sebagai satu panduan kepada kerajaan tersebut untuk memerintah dan berasaskan dengan undang-undang Islam. Okay, jadi kita lihat ini antara contoh-contoh yang kita kata tadi, prasasti. Okay, prasasti ada macam batu, lepas tu ada tulisan. Itulah contoh-contoh prasasti. Jadi ini menunjukkan bahawa tamadun Melayu ni memang sangat-sangat berkembang dan juga sangat-sangat maju pada
zaman Kesultanan Melayu dahululah. Sahaja daripada saya, harap semua boleh ambil maklum, ambil ilmu, sebarang pengajaran. Okay. Mana yang kurang adalah daripada saya, yang lebih Allah SWT. Jadi insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.